Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan ayat yang ke-53, yang mana ayat 53 dalam nota yang bercetak berada pada muka surat yang ke-47. Siapa yang merujuk dalam bentuk soft copy, slide nombor 94. Slide nombor 94. Kita lihat ayat nombor 53, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Ayat 53, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan apa yang telah dibincangkan pada ayat yang ke-52. Ayat 52 yang telah kita pelajari pada pagi semalam, kita telah mengetahui bahawasanya ada satu sur, iaitu tanduk, ia akan ditiup oleh malaikat Israfil alaihi salam, yang daripada tanduk itu akan menyebabkan semua manusia yang hidup dibangkitkan oleh Allah, semua manusia yang mati dibangkitkan oleh Allah daripada kubur. Ayat 53 ini Allah menyebutkan tiupan yang sama, iaitu tiupan yang terakhir yang menghidupkan manusia untuk menghidupkan manusia, seperti mana ayat yang sebelumnya Allah mengatakan hanyalah dengan satu pekikan, sayhatan, pekikan, wahidatan, satu, fa idza hum jami'un ladaina muhdharun, maka dengan serta merta. Perkataan serta merta diambil daripada terjemahan fa'iza. Fa itu merujuk kepada perbuatan yang berlaku dengan cepat. Maka dengan serta merta, hum jami'u, mereka dihimpunkan, dikumpulkan, ladaina, di sisi kami, muhdharun, ke tempat perbicaraan kami, semuanya dibawa hadir oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya ayat ini Allah menceritakan tentang bagaimana semua manusia yang dihidupkan oleh Allah setelah mati, semuanya akan dibawa hadir, berhimpun di padang mahsyar untuk dibicarakan oleh Allah Azza wa Jalla. Okay, ayat ini mudah untuk kita fahami, maka mari kita lihat apakah pengajaran daripada ayat yang ke-53 ini. Pengajaran yang pertama, kita dapat mempelajari bahawasanya kesempurnaan kekuasaan Allah. Allah ini hebat, Tuhan yang Maha Agung. Hanya dengan satu suara yang kuat sahaja, semua makhluk akan keluar dari kubur, semuanya akan dibawa untuk dibicarakan, tidak ada yang tertinggal. Tak perlu nak panggil buat kali kedua, buat kali yang ketiga. Hanya dengan suatu pekikan, tiupan sakakala saja, semua manusia akan keluar dengan cepat untuk pergi berhimpun untuk dibicarakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dah tak boleh lagi nak buat sebarang alasan. Tak boleh. Apabila bangkit saja daripada kubur, mereka akan bergerak dengan cepat untuk dihimpunkan, untuk dibicarakan.
Kalau tuan-tuan nak lihat ayat lain, saya ada datangkan ayat dalam suratul Qamar. Tengok muka surat 49, dalam suratul Qamar ayat nombor 50. Hebatnya Allah ni, dia tak perlu susah payah untuk berulang-ulang kali untuk buat sesuatu, seperti mana Allah kata dalam suratul Qamar, wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar. Dengan perintah kami hanyalah dengan satu saja, bagaikan sekelip mata. Maksudnya Tuhan bagi tahu Allah ni, dia tak perlu nak berulang-ulang untuk dia mengadakan sesuatu. Nanti kita akan jumpa dalam surah Yasin, Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka dia akan jadi sekelip mata. Maka apabila malaikat Israfil dia mengeluarkan satu suara, satu sahaja, maka semua akan bergegas, bersegera untuk pergi ke tempat penghimpunan untuk dibicarakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang kedua yang kita boleh dapat daripada ayat yang ke-53 tadi, Allah Ta'ala apabila memerintahkan sesuatu, maka perintah itu tidak perlu diulang buat kali yang kedua. Bahkan sesuatu itu pasti terlaksana hanya dengan satu perintah. Ini seperti mana ayat suratul Qamar yang telah pun kita bacakan. Jadi kita cukup dengan dua pelajaran ini yang kita boleh belajar. Di sini tuan-tuan dan puan, sampai ayat nombor 53 ni, apabila kita baca surah Yasin, Allah mengingatkan tentang kehidupan kita buat kali yang kedua. Itulah kehidupan yang kehidupan yang abadi. Jadi daripada kita baca setiap minggu, sebenarnya Allah mengingatkan kita tentang kita akan dihidupkan kembali untuk dibicarakan, untuk dihimpunkan. Jadi moga-moga setiap minggu kita membaca surah Yasin ini, kita mengingati tentang bagaimana kita akan hidup selama-lamanya di alam akhirat. Jadi kita teruskan dengan ayat yang ke-54. Okey, ayat nombor 54 ni, jika kita gabungkan dengan ayat yang sebelumnya, kita akan dapat seperti ada sambungan, seperti ada kronologi dia. Kalau ayat 53 tadi, semua manusia tidak ada seorang pun yang tertinggal untuk dibawa hadir di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka ayat nombor 54 Allah menceritakan macam mana Allah nak mengadili, nak memberikan balasan kepada semua manusia. Kalau tuan-tuan baca dengan lebih lanjut cerita tentang akhirat, sebenarnya hatta para nabi pun Allah akan bicarakan dia. Dekat dunia ni, manusia ni dia akan gunakan pelbagai hilah untuk dia lepas daripada dia dibicarakan di mahkamah. Hakim, kita boleh sogok dia, betul tak? Kita boleh upah peguam yang hebat untuk berhujah. Kita boleh upah peguam untuk menimbulkan keraguan yang munasabah. Dunia ni macam-macam orang akan buat, janji dia lepas. Tetapi apabila dia membaca ayat nombor 54, dia akan mengetahui bahawasanya yang akan mengadili dia adalah Allah yang telah menciptakan dia. Allah yang mendengar, Allah yang melihat apa yang dia buat semasa dia hidup. Jadi moga-moga apabila baca surah Yasin ini, kita semakin lama semakin kita menjadi seorang yang sangat beriman, menjadi orang yang buat banyak amal-amal yang soleh. Jadi kita masuk ayat nombor 54. So saya harap tuan-tuan boleh dapat perkaitan di antara satu ayat kepada satu ayat. Seolah-olah surah Yasin ni dia sebenarnya adalah susunan dari bentuk kronologi. Allah cerita macam mana daripada dihidupkan, dibawa berhimpun, kemudian untuk diberikan penghisapan. Okey, kalau kita baca ayat ini, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Ayat ini adalah berkaitan dengan penghisapan perbicaraan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memberitahu kepada kita, maka pada hari itu, hari apa? Hari dihidupkan semula, hari dihimpunkan. Tidak ada seorang pun yang akan dianiaya sedikit pun. Maknanya apabila Allah yang membicarakan, tak ada seorang pun yang akan teraniaya. Dan kamu pula tidak akan diberikan balasan melainkan mengikut apa yang kamu telah kerjakan, apa yang telah kamu lakukan. So ayat ini kalau kita buat ringkasan dia, maksud tak dianiaya oleh Allah tu maknanya yang pertama, kalau kita tak berdosa, tak buat sesuatu dosa, Allah Ta'ala tak akan tambahkan dosa itu. Jadi kita jangan bimbang. Kalau kita tak buat sesuatu perbuatan, maka dosa itu dia tidak akan ada dalam buku amal. Begitu juga kalau kita ada buat mana-mana kebaikan, walaupun orang tak tahu, kita pun dah tak ingat dah kita buat apa. Mungkin tuan-tuan dah tak ingat 20 tahun dulu pernah buat baik apa. Tuan-tuan jangan bimbang. Benda itu nanti akan ada di dalam buku amal. Maknanya kalau kita buat apa kebaikan, kebaikan itu dia akan wujud. Tidak akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau dosa yang tak dibuat, ia tidak akan tertulis. Kalau mana-mana pahala yang pernah kita buat, ia pasti tidak akan hilang. Okey. Untuk menguatkan lagi ayat yang kita baca 54 ni, ada ayat lain banyak dalam Quran. Antaranya surah Taha ayat 112, muka surat 319 ayat ini di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wa may ya'mal minas salihat." Sesiapa yang mengerjakan sebarang amal-amal yang salih, wa huwa mu'min, dalam masa yang sama dia beriman, fala yakhafu zulma wala hawma, maka tidaklah dia berasa takut untuk dianiaya atau dikurangkan sedikit pun daripada pahala. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Sebab tu buat amal ni masa dekat dunia diam-diam. Buat secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Walaupun orang tak tahu, tak apa. Yang Maha mengetahui adalah Allah. Baik, apa yang kita dapat belajar daripada ayat ini? Ada lebih kurang 4 pelajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama, dalam ayat ini Allah memberitahu bahawa nanti di hari kiamat tidak akan berlaku sebarang kezaliman. Kezaliman telah kita terangkan tadi. Maknanya siapa yang buat pahala, pahala tu akan dapat balasan. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, kesalahan itu tidak akan ada. Itulah penafian tentang kezaliman. Dan ini menunjukkan hari yang penuh dengan keadilan. Pelajaran yang kedua yang dapat kita belajar, sesungguhnya seseorang tidak akan dianiaya sama ada sedikit ataupun banyak. Kita sokong pengajaran yang hari ini penuh dengan keadilan hari kiamat tu, maka kita boleh lihat suratul Al-Anbiya ayat nombor 47. Hari itu hari yang sangat adil. Okey, Allah mengatakan, saya terus baca terjemahannya, ayat tu Allah mengatakan, dan ingatlah kami akan menyediakan timbangan yang adil untuk hari kiamat. Maka tidak ada sesiapa yang akan teraniaya walaupun sedikit
Dan jika amal itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan datangkan untuk dihitung, dan cukuplah kami sebagai hasibin, sebagai perhitung. So moga-moga ayat surah Al-Anbiya nombor 47 ni tuan-tuan dan puan-puan ya, kita jangan memandang rendah mana-mana amal kebaikan walaupun dia sedikit. Nanti di hari akhirat Allah tetap akan dibawa untuk diadili walaupun amal baik itu sebesar zarrah. Baik. Pelajaran yang ketiga yang kita dapat belajar pada pagi ini, sesungguhnya balasan setimpal dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita nak darjat kita tinggi di sisi Allah, maka kita kena buatlah amal-amal yang boleh menaikkan darjat kita. Kalau kita nak masuk syurga Firdaus, maka ada amal-amal yang perlu kita lakukan. Kerana Allah, dia akan membalas sesuatu balasan mengikut apa yang kita lakukan. Nombor 4, di sini kita dapat belajar tentang sifat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Tuhan itu Tuhan yang maha adil. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Moga-moga kita dapat banyak manfaat daripada dua ayat yang kita bacakan. Jadi kita sambung lagi dengan ayat yang berikutnya, yang mana ayat yang berikutnya bermula ayat nombor 55 sampai ayat nombor 58. Allah menyebut tentang tengok ya, tadi kan ayat nombor 54 kan Allah cerita tentang penghisapan. Bermula ayat 55 ya, ayat 55 sampai 58 Allah cerita terlebih dahulu orang yang dapat balasan baik ni, apa yang Allah bagi pada mereka. Ini bermula ayat 55, 56, 57, 58. Okey, nanti sampai ayat 59 sehingga ayat nombor 68 Allah bawa kumpulan yang satu lagi. Kita faham maksud dia? Maksudnya ayat 55 sampai 58 ni Allah nak cerita tentang penghuni syurga terlebih dahulu. Selepas Allah cerita penghuni syurga, maka bermula ayat 59 sampai 68 Allah menceritakan penghuni neraka. Itu cara Allah Ta'ala nak menyebutkan tentang dua kumpulan ini. Kita pun sedia maklum bahawa tidak ada mana-mana makhluk Allah melainkan Allah jadikan dalam bentuk berpasang-pasangan. Jadi ketika mana kita baca ayat 55 sampai 58, kita akan dapat kita seolah-olah kita kata kita ada harapan yang tinggi ni. Ya bertuahnya lah kalau jadi orang macam ayat 55 sampai 58 ni. Kita pun doa lepas baca ayat tu, ya Allah jadikanlah aku macam kumpulan ayat 55 dan 58. So kita, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita tentang kumpulan yang pertama. Kalau tuan nak tahu kumpulan yang kedua, nanti dekat muka surat nombor 68 kita akan sampai pada ayat nombor 59. Okey. Jadi kita baca terlebih dahulu ayat nombor 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Inna sesungguhnya ashabal jannah penduduk penghuni syurga al-yawma pada hari itu fi
syughul, berada dalam keadaan yang sibuk, berada dalam keadaan yang leka, fakihun, menikmati kesenangan. Ayat ni merujuk kepada orang masuk syurga ya. Dia sibuk dengan apa? Dia sibuk dengan mengecapi nikmat. Dalam syurga ni setiap hari mereka sentiasa sibuk leka kat situ, maksudnya mereka sibuk leka dalam menikmati kesenangan. Okey, ayat ini Allah tak sebut lagi mereka sibuk dapat nikmat itu, nikmat apa. Mereka sibuk menikmati kenikmatan itu bersama siapa. Nanti kita akan jumpa pada ayat yang berikutnya. Jadi kita ambil terlebih dahulu pagi ini dua pengajaran daripada ayat yang ke-55 ini. Allah mengajarkan kepada kita, kita dapat belajar sesungguhnya manusia pada hari pembalasan nanti menjadi dua kategori. Ada yang jadi penghuni syurga, ada yang menjadi penghuni neraka. Penghuni neraka macam mana kita nak tahu? Berada pada ayat nombor berapa? Telah pun kita sebutkan tadi peringkat awal, ia bermula daripada ayat nombor 59. Pelajaran yang kedua yang kita dapat belajar, perkataan fakihun menunjukkan kesempurnaan kenikmatan syurga. Jadi kalau kita nak sibuk dengan mengecapi nikmat, maka masa di dunia ini kita kenalah sibukkan diri dengan memperbanyakkan amal-amal soleh. Jangan buang masa, jangan kita buang tenaga kita, jangan kita buang wang ringgit kita, umur kita, melainkan kita mesti gunakan untuk kita melakukan amal-amal yang salih. Kalau orang tanya kepada kita, kita sibuk kan, ke hulu ke hilir, pagi petang, berulang alik pagi petang ke masjid, lepas ziarah orang ni, buat pula kebajikan. Biar kita penat dekat dunia, biar kita sibuk dengan urusan amal, supaya nanti kita dapat sibuk di dalam syurga dengan mendapat balasan. Kita tak nak jadi kumpulan manusia yang sibuk dia diazab oleh Allah di dalam api neraka. So moga-moga surah Yasin ini membina kepada kita impian yang tinggi untuk kita menjadi seperti manusia yang Allah sebut pada ayat nombor 55. Soalan dia akhir sekali, agak-agak tuan-tuan dan puan-puan teka-teki, siapakah lelaki dalam surah Yasin dia sibuk menikmati kesenangan syurga? Ingat lagi tak? Ada seorang lelaki tu dalam kisah 3 rasul yang dihantar dalam sebuah kota. Masih ingat lagi? Salah seorang lelaki yang sibuk menikmati dengan nikmat syurga adalah seorang lelaki yang dia mempertahankan 3 rasul yang pernah kita baca sebelum ini. Kan dia cakap kan? Dia kata, kalaulah penduduk itu tahulah macam mana aku dapat nikmat, Allah muliakan. Moga-moga kita menjadi seperti ayat yang ke-55. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengisian kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabila taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.